Selamat sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Arundra Shanalaki Armugam. Nombor matrik saya adalah 1067 dari kelas DDT 1B. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek 2, Etika dan Peradaban. Temanya ialah cabaran melestarikan etika dan peradaban di Malaysia dalam aspek diri. Antara cabarannya adalah tiada sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri. Aspek tidak bertanggungjawab dalam diri sendiri boleh dipecahkan kepada dua, iaitu tanggungjawab terhadap diri dan orang lain dan tanggungjawab terhadap harta benda. Sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap orang lain seringkali dikaitkan dengan sikap mementingkan diri sendiri. Manakala sikap tidak bertanggungjawab terhadap harta benda pula berkait rapat dengan merosakkan harta benda awam. Pendek kata, individu yang tidak bertanggungjawab akan terus tenggelam ke kancah masalah sosial jika tidak dididik dengan betul. Bab kata pepatah, belakang parang kalau diasal lagikan tajam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Nur Syamil bin Jalawi. Nombor matrik saya 1036 dari kelas DDT 1B. Pada hari ini saya akan membentangkan projek 2 Etika dan Peradaban, iaitu temanya adalah cabaran melestarikan etika dan peradaban di Malaysia, iaitu saya akan menitik beratkan pihak ibu bapa. Jadi, selepas kemajuan teknologi yang berkembang pesat dari zaman moden ini, ibu bapa kini lebih mementingkan kebendaan daripada perkembangan anak-anak mereka dari segi etika dan peradaban. Jadi, perkara ini perlu memberi perhatian lebih dan bimbingan yang berterusan sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pendek kata, ibu bapa perlu memainkan peranan yang paling utama untuk melestarikan etika dan peradaban kerana mereka meluangkan masa yang lebih bersama anak-anak di rumah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, nama saya Pravani Salaki Kumardewa. Nombor matrik saya 1079. Saya akan membentangkan projek kedua Etika dan Peradaban yang bertema cabaran melestarikan etika dan peradaban di Malaysia. Dalam konteks ini, saya akan menitik beratkan pihak sekolah dan guru-guru. Hal ini demikian kerana mutakhir ini, guru-guru terutamanya guru pendidikan moral dan guru pendidikan sivik tidak lagi mendidik etika dan peradaban dalam lubuk kalbu anak murid mereka. Mereka juga mengajar subjek tersebut secara ringan dan hal ini menjadikan sebagai satu cabaran melestarikan etika dan peradaban. Oleh itu, sebelum nasi menjadi bubur, guru-guru haruslah mengambil langkah yang proaktif. Sebagai contohnya, guru-guru haruslah mendidik anak murid kebaikan-kebaikan etika dan peradaban. Sekian, terima kasih. Selamat pagi kepada Ustaz Farhan dan juga kepada rakan-rakan saya. Nama saya Harinatran Analaki Nagaretinan dan nombor matrik saya 10 DDT 20F1001. Hari ini saya akan mengeluarkan pandangan tentang cabaran melestarikan etika dan peradaban di Malaysia. Cabaran yang utama ialah pengaruh rakan sebaya yang negatif. Apabila kanak-kanak telah mula bersekolah, mereka akan dipengaruhi oleh rakan sebaya. Faktor pengaruh rakan merupakan salah satu faktor yang kuat mempengaruhi pembentukan etika seseorang individu. Ini adalah disebabkan mereka bertemu setiap hari di sekolah dan mula mempelajari etika yang buruk daripada rakan yang bergaul. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, rakan sebaya harus memainkan peranan yang penting dengan menunjukkan etika yang baik kepada rakan selainnya supaya rakan tersebut akan menunjukkan etika yang baik kepada orang awam, orang di sekeliling mereka tersebut. Setakat itu saja daripada pandangan saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi tuan, nama saya Syamshangka. Nombor matrik saya 10DDT 20F1042. Pada pagi ini, saya ingin menguraikan cabaran melestarikan etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Sememangnya tidak dapat disangka lagi bahawa pada era globalisasi ini, masyarakat Malaysia tidak mempunyai etika dan peradaban.
Hal ini kerana masyarakat Malaysia lebih mementingkan kebendaan daripada hubungan sesama masyarakat. Sebagai contohnya, jika mereka ingin memulakan perkenalan, mereka akan melihat terlebih dahulu pangkat seseorang sebelum mengenali hati budi seseorang tersebut. Kesannya, jika perkara ini berterusan, golongan yang tidak mempunyai sebarang kedudukan akan dipinggirkan dan segala perkara yang mereka melakukan akan dipandang rendah oleh mereka yang berkedudukan tinggi. Konklusinya, untuk mengatasi masalah ini, masyarakat Malaysia perlu menyedar diri supaya dapat menghapuskan masyarakat yang bersifat materialistik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.